Dan takbir ni tuan-tuan, dia ada isu lagi. Bilakah kita saya ingat takbir ni dia tak ada isu dari sudut takbir. Saya ingat sepakat para ulama ataupun majoriti menggalakkan takbir bila kita bergerak saja takbir, bergerak saja takbir. Melainkan bangun daripada rokok saja sampai Allahu liman hamidah. Hak lain semua Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar di atas hadis yang ada, termasuk hadis Rifa'ah bin Rafi' yang saya telah baca tadi. Cuma angkat tangan tu dulu pun saya dah pernah sebut, tapi tak apa, saya balik sebagai penutup. Angkat tangan ni sebenarnya dia ada empat aliran sekurang-kurangnya. Tak kira Syafi'i ke Hambali, ada empat lah kebiasaannya. Pertama, mengangkat takbir hanya pada takbiratul ihram saja. Allah Akbar tetap Allah Akbar, cuma nak angkat tangan ni. Jadi siapa-siapa yang angkat takbir pada takbiratul ihram saja, Allahu Akbar, orang lain dia tak angkat takbir. Yang mana itu standard dalam mazhab Abu Hanifah sebenarnya. Itu juga adalah sunnah. Kerana sabit Nabi SAW sembahyang hanya mengangkat sekali takbiratul ihram sahaja. Ya. Dan itu diamalkan oleh Ibnu Mas'ud sampai sudah. Sebab tu bila dia pergi ke Kufah, dia beramal dengan pendapat itu. Sehingga diambil oleh ulama-ulama Kufah, termasuk Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Ya. Dan dia ajar orang semayang, ala urikum bi salati Rasulillah, mai aku tunjukmu macam mana Nabi semayang, yarfa' yadayhi illa falam yarfa' yadayhi illa marratan wahidatan. Banyak asal menyebut Ibnu Mas'ud bila dia semayang, dia tidak mengangkat tangan melainkan hanya sekali saja. Masa dia dengan Nabi tu, dia semayang dengan Nabi angkat sekali, dia suruh dia angkat sekali. Ya. Jadi itu satu sunnah juga. Okey, majoriti kata angkat 4 kali. Termasuk saya nak baca sini. Hak ni yang kita ada amalnya. Dan saya pun personally memang banyak buat hak ni. Cuma once while lah saya buat juga, angkat takbir sekali saya buat juga. Macam ulama-ulama yang kontemporer kan. Dia kata kalau kita beramal dengan suatu mazhab secara consistently, once while kita buat juga apa-apa yang sabit daripada Rasulullah, liusiba kullam minas sunan, supaya dia melakukan semua sunnah Rasulullah SAW. Ada juga yang berpendapat begitu, apa ada orang tak setuju. Dan saya fortunately saya ada buat juga lah. Tapi tak apalah kan. 4 kali ya. Pertama masa bila takbiratul ihram angkat tangan, rokok angkat tangan, bangun rokok angkat tangan. Yang ketiga ialah bangun daripada rakaat ketiga selepas tasyahud awal. 2. Ini standard mazhab Syafi'i lah, dan sesuai majoriti. Pasal hadis Ibnu Umar tu very strong, very strong. Saya dah baca hadis dulu tuan. Ni saya refresh balik lah supaya, sebab lalu buat takbir kan. Ya. Okey, pendapat yang ketiga ialah yang ni pun banyak orang salah. Tok Fakir Malaysia pun salah. Saya pun heran juga, tak tahulah pasal apa. Di mana katanya bid'ah dan tak sunnah. Di mana saya melihat itu tak tepat. Mungkin tak sunnah dalam perspektif mazhab tertentu atau individu tertentu. Tapi overall jika dilihat apa nanah yang ada, ia tetap sunnah Rasulullah SAW. Kerana hadisnya sahih, ada sunnah Abi Daud dan sebagainya, daripada Ali bin Abi Talib, walaupun ada khilaf sikit dari lafaznya. Dan imam besar Al-Imam Ibnu Munzir mengangkat ia sebagai sunnah. Ibnu Munzir ni tuan-tuan raja ijma' dipanggil, king of ijma'. Kita kena rujuk ijma', mana ijma' yang paling reliable? Ibnu Munzir. Hatta saya duk baca kan ijma' tu ajma'u ala tu Ibnu Munzir. Nawawi sendiri pun berkata dalam bukunya Majmu', aku kalau nak rujuk ijma', aku rujuk ijma' Ibnu Munzir lebih daripada aku rujuk ijma' ulama Syafi'i lagi. Li'annahu huwal qudwah fi hadzal fan. Kerana dalam bab ni dia hero katanya. Dia memang hebat. Jadi dia angkat pasal ada nasnya. Ali bin Abi Talib. Apa maksudnya? Sunnah yang mana? Angkat setiap kali rakaat. Daripada rakaat pertama dan kedua, Allahu Akbar, angkat tangan. Ketiga keempat, Allahu Akbar. Afwal lah 3 4 kan. Sorry, 2 ketiga Allah afwal angkat tangan. 3 4 pun angkat tangan juga. Sebenarnya kita bangun angkat tangan, bangun angkat tangan. Ya. Dan dia kata haza ma aghfalahu katsirun min ashabina faqad sabata fi hadis Ali fi ba'dis sunan atau kamaka. Dia kata ini yang telah salah ataupun lalai oleh sebahagian ulama-ulama kita, kata Ibnu Munzir, sedangkan telah sabit hadis itu daripada Ali bin Abi Talib. Jadi yang kata tak boleh atau tak sunnah atau begitu dan begini secara mutlak, that is wrong. Kerana ada hadisnya, ada ulama yang angkat ia sebagai sunnah dan ia juga applicable. Mana setiap kali naik rakaat baru, tuan-tuan angkat tangan. Itu juga satu sunnah sebenarnya. Jangan ingat kalau tak ada dalam mazhab kita bukan sunnah.
Ya, dari sudut perspektif kita mungkin, tapi tak sebenarnya tidak sunnah. Jadi penafian tu kena ada dia punya qaid. Tak sunnah menurut mazhab Syafi'i, itu betul. Tapi kalau kata tak sunnah semata-mata, itu bagi orang tak ada belakang fiqh dia salah lah, ya. Okey, dan yang keempat, ini agak ganjil sikitlah penutup, ya, minta maaf. Itulah mengangkat tangan pada setiap kali Allah Akbar. Hatta rokok sujud buat kat tangan juga. Allah Akbar, Allah Akbar. Ini kalau tuan-tuan tengok ni, tuan-tuan kata Syiah lah ni. Syiah memang kat tangan. Tak pernah tengok Syiah semayang dalam YouTube. Nak sujud, Allahu Akbar. Masa turun tu, daripada i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Nak turun kan, kita Allah Akbar saja. Dia tu Allah Akbar, angkat tangan juga dah. Lepas tu, sujudlah. Bangun bersujud, Allahu Akbar. Oh, Syiah. Memang Syiah pun. Tapi, dalam ahli sunnah pun ada ulama yang tidak menolaknya, ya. Antaranya Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi daripada mazhab Az-Zahiri. Mazhab Az-Zahiri ni sebenarnya mazhab kelima umat Islam, ya. Kita bukan 4 mazhab fiqh, kita 5, satu lagi Az-Zahiri, ya. Dan bila kita lihat hadis-hadis, memang ada lah sahabat-sahabat Nabi yang mengamalkannya. Sebab itu bila kita lihat dalam fatwa semasa, contoh fatwa Qatar, saya tak tahulah jika ada fatwa negeri lain atau negara lain, tapi saya lihat fatwa Qatar, dia kata ia juga ada dilakukan oleh sahabat Nabi dan disandarkan kepada Rasulullah, seperti Abu Musa Al-Ash'ari, Al-Bara' bin Azib, begitulah cerita dia. Jadi dan ia adalah mutawatir katanya, maksudnya ia sunnah juga sebenarnya. Cuma jangan buatlah kalau boleh, hati orang kata kita Syiah pula lah. Cuma in term of ilmu, kita tak nafikan. Ia sabit daripada Rasulullah, diamalkan oleh para sahabat dan diangkat juga oleh ulama besar seperti Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi. Yang mana hari ni tuan-tuan banyak pendapat Ibn Hazm dia guna pakai. Banyak pakai. Tuan-tuan pakai fatwa muzik harus, selagi mana ia tidak melibatkan benda-benda haram. Itu Ibn Hazm Al-Andalusi, kerana dia mengharuskan muzik. Dia satu-satunya ulama, atau di kalangan ulama yang begitu tak ramai lah, hanya beberapa orang individu saja yang mengharuskan muzik selagi mana ia tidak melibatkan haram. Antara Ibn Hazm lah yang kita pakai hari ni. Malaysia, negara Arab banyak pakai muzik harus pakai itu lah. Kalau kita pakai majoriti ulama termasuk standard mazhab Syafi'i, asal muzik semua haram. Kompang je boleh, tu pun ada khilaf lagi, ya. Dan adalah sedikit fatwa yang lain, insya-Allah taala, ya.